Tuan Yang di-Pertua dan terima kasih pihak kerajaan. Ini mengenai topik public consultation dan ini mengenai River of Life Project di terlibat Sungai Gombak 10.7 km dan saya dengar peruntukan besar ialah korek Sungai Gombak ialah peruntukan 4 bilion ringgit dan terpaksa lantik konsultan dari Amerika Syarikat. Yang Menteri, perkara ini dari bangkit kata? No, ini Sungai mengenai Gombak. Proses sebab penduduk di sana, Kampung Puah Seberang, walaupun ada ini tanah reserve Melayu, dia tak puas hati sebab apa? Pampasan yang diberikan walaupun tanah reserve Melayu hanya satu low cost flat di BKL dan wang tunai RM1,000. Terima kasih. Ya. Kenapa? Muhammad Wong Semayu, kenapa saya tanya soalan ini tadi semasa sesi soal jawab? Ya. Ini keluar daripada apa yang saya bentangkan sekarang. Ini adalah penggolongan. Ada peluang ataupun tak ada peluang, itu saya berdiri tetapi tak bagi peluang. Terima kasih. Ya, Muhammad. Tuan Yang di-Pertua. Ya, Bakri bangun ya, Muhammad. Nak bagi Bakri? Apa dia? Bakri bangun di belakang. Bakri itu kawasan Parlimen yang Muhammad ya. Ya, itu kawasan Parlimen Bakri ya. Kan? Ya, ya. Nak bagi? Okey, silakan. Okey. Ya. Terima kasih Timbalan Menteri memberi peluang dan Timbalan Speaker memberi peluang. Di sini saya nak tanya Timbalan Menteri, mengapa kita masih menerima kehadiran syarikat Kuo Kuang di kawasan Penggeran Johor walaupun jelas Kuo Kuang ini telah ditolak oleh kerajaan Taiwan sendiri? Adakah kerajaan sedar akan keujuran kajian penilaian risiko pencemaran udara berdekatan dengan Kompleks Petrokimia 2008 oleh Pusat Pengajian Kesihatan Awan Universiti Nasional Taiwan yang menjadi antara asal penolakan tersebut? Yang kedua, sekiranya kementerian mempunyai kajian saintifik yang menafikan kajian Universiti Nasional Taiwan, kerajaan patut memberikan laporan kajian tersebut kepada khalayak umum, setidak-tidaknya dipamer di laman sesawan kementerian. Akhir sekali, apakah perancangan kementerian sekiranya terjadi kemalangan industri yang melibatkan kesihatan awam, adakah pihak kerajaan atau industri memberikan pampasan setimpal selain daripada menyediakan kemurahan lawatan pemulihan? Sekian, terima kasih. Ya, saya tegur yang Muhammad pasal ramai peguam-peguam. Nanti dia kata speaker tak ikut peraturan masyurat macam tadi itu. Ya. Perkara baru tak boleh bawa dalam penggulungan begini ya Muhammad. Ya. Terima kasih Yang Muhammad Bakri tentang tiga pertanyaan tadi kan. Kenapa syarikat Kuo Kuang melabur di situ? Yang pertamanya, kawasan itu adalah diwartakan sebagai kawasan oil and gas hub. Sebagai kawasan oil and gas hub, mana-mana syarikat dalam dunia yang ingin melabur di situ pun boleh juga melabur di situ. Untuk syarikat ini, syarikat Kuo Kuang daripada Taiwan, sebenarnya ianya ingin membuat refinery ini di satu kawasan. Tapi satu kawasan yang kecil di mana dolphin terdapat di situ. Maka kerajaan Taiwan tidak membenarkan, kerana kerajaan Taiwan sememangnya membuat pemeliharaan ataupun conservation of dolphins di tempat itu. Tidak dibenarkan. Oleh itu, syarikat Kuo Kuang masuklah di dalam negara kita. Sebagai oil and gas hub, Petronas pun ada di situ. Untuk refinery Petronas dan petrochemical plant ini sememangnya lebih besar lagi daripada syarikat Kuo Kuang. Tetapi untuk pelaburan daripada luar negara, kerana menjana ekonomi kita, kerajaan sememangnya menerima tentang
pelaporan itu. Untuk yang kedua, yang Bakri bertanya tentang laporan EIA ini. Laporan EIA ini sebenarnya dipamerkan di banyak-banyak tempat. Dipamerkan di Majlis Daerah Kota Tinggi, di Ibu Pejabat Polis Kontijen Johor, Pos Raja Malaysia, di Kompleks Penghulu Pantai Timur, di Balai Polis Pengerang, di Perpustakaan Awam Bandar Penawar, di Perbadanan Perpustakaan Awam Negeri Johor, di Perpustakaan Negara Malaysia, di Perpustakaan Jabatan Alam Sekitar Putrajaya, dan di semua pejabat jabatan alam sekitar negeri. Jika ada permohonan daripada kerajaan Taiwan ataupun daripada National University Taiwan yang mahukan ini, laporan ini, mereka sila mohon daripada Jabatan Alam Sekitar. Sudah tentu some copies can be delivered to them dengan izin untuk penilaian. Untuk pertanyaan seterusnya, yang ketiga, kalau ada apa-apa berlaku seperti accident dan sebagainya di situ, ini adalah tanggungjawab syarikat untuk memberi pampasan kepada orang-orang tempatan yang terkena accident itu nanti, ataupun pencemaran yang disebut adalah pencemaran udara. Ini sentiasa dipantau oleh Jabatan Alam Sekitar untuk memastikan bahawa pencemaran udara ini mesti mengikut piawan negara kita yang lebih stringent lagi daripada piawan antarabangsa. Yang berhormat Bakri, saya meneruskan dengan perkara yang berkaitan dengan pengambilan tanah. Pengambilan tanah di Kuala Nerus. Bagi menjawab persoalan yang berhormat Kuala Nerus mengenai kes pengambilan tanah di Kuala Nerus yang tidak ikut prosedur di bawah Akta Pengambilan Tanah tahun 1960. Suka saya maklumkan bahawa Perlembagaan Persekutuan di bawah perkara 13-2 menyatakan bahawa apa-apa harta yang dilucutkan daripada mana-mana orang hendaklah diberi pampasan yang mencukupi. Dalam hal pengambilan tanah, amaun pampasan yang diputuskan oleh pentadbir tanah ditentukan berasaskan jadual pertama dalam Akta Pengambilan Tanah tahun 1960 yang mengambil kira pelbagai faktor. Antara faktor penentuan pampasan adalah berdasarkan harga pasaran tanah semasa. Isu yang dibangkit oleh Yang Berhormat Kuala Nerus merupakan pengambilan tanah tapak projek pembinaan jalan dan jembatan dari Jeram Manir ke Jeram Tok Kong ke Bukit Guntung, Mukim Manir, Kuala Terengganu. Pengambilan tanah tersebut juga telah diuruskan oleh pejabat tanah Kuala Terengganu dan menggunakan peruntukan kerajaan negeri dan telah dipersetujui oleh unit perancangan ekonomi negeri. Oleh itu, urusan pengambilan tanah berkenaan adalah di bawah bidang kuasa kerajaan negeri. Sehubungan dengan itu adalah sesuai jika isu ini dibangkitkan di Dewan Undangan Negeri. Seterusnya, Datuk Yang Dipertua, Tanah Rezab Melayu. Bagi menjawab soalan Yang Berhormat Bukit Gantang mengenai baki tanah Rezab Melayu terkini, ingin saya maklumkan di sini bahawa jumlah keluasan Rezab Melayu setakat ini ialah
4,36 juta hektar. Jumlah keluasan ini merangkumi semua negeri di semenanjung Malaysia yang mempunyai undang-undang Reserve Melayu. Isu pembatalan Reserve Melayu dan penggantian semula adalah di bawah bidang kuasa kerajaan negeri masing-masing. Dan seterusnya, ya Muhammad, Bukit Gantang bangun ya, Mat. apa dia? Bukit Gantang bangun. Bukit Gantang. Silakan Bukit Gantang.